الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم آت نفسي تقواها وزكيها وأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. Alhamdulillah, syukur pada Allah Azza wa Jalla kerana dengan rahmat dan juga limpah kurnia yang Allah Ta'ala berikan, dapat kita bersama pada malam ni menyambung lagi perbahasan daripada risalah Talbis Iblis, syarahan terpilih. Dan malam ni kita akan sambung pada bab yang ke-38, muka surat 240, di bawah tajuk mendahulukan ibadah sunat daripada yang wajib. Bab yang ke-38 ialah masih lagi di bawah talbis iblis terhadap orang awam. Jadi kita tengok apa yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Jauzi rahimahullahu ta'ala. Dia sebut situ, wa minal awami man ya'tamdu ala nafilatin wa yudhi'u fara'idha mithlu an yahdura al-masjida قبل الآذان ويتنفل فإذا صلى مأموما سابق الإمام ومنهم من لم يحضروا في أوقات الفرائض ويزاحم ليلة الرغائب ومنهم من يتعبد ويبكي وهو مصر على الفواحش لا يتركها فإن قيل له قال سيئة وحسنة والله غفور رحيم وجمهورهم يتعبد برأيه فيفسد أكثر ما يصلح ورأيت رجلا منهم قد حفظ القرآن وتزهد ثم جب نفسه وهذا من أفشح الفواحش. Maksud dia muka surat yang ke-241. Kata Al-Imam Ibnul Jauzi rahimahullahu ta'ala, wa minal awami man ya'tamdu ala nafilatin wa yudhi'u fara'idha. Di antara orang-orang awam itu ada yang lebih mengutamakan ibadah sunat dan mensia-siakan ibadah fardu. Mithlu an yahdura al-masjida qabla al-adhan, seperti satu orang yang datang ke masjid sebelum azan. Wa yatanaffala فَإِذَا صَلَّ مَأْمُومًا سَابَقَ الْإِمَامَ. Dia datang ke masjid sebelum azan dan mendirikan salat nafilah, iaitu mendirikan salat sunat. Namun ketika salat di belakang imam, sabaqal imama, dia suka mendahului imam kerana dia kurang faqih dan tak tahu hukum. Sebagai seorang makmum, perbuatan dia tu, perilaku hai'ah salat dia tu ialah keadaan seperti orang yang mendahului imam. Iaitu kalau kita tengok apa yang disebutkan dalam kitab-kitab fiqh berkenaan dengan perbuatan orang yang mendahului imam ini, ialah sebelum selesai imam takbir, maka dia pun telah buat perbuatan itu ataupun rukun itu. Contoh, sebelum imam meletakkan tangan bersedekap takbiratul ihram, dia dah selesai takbiratul ihram. Itu contoh. Ataupun sebelum imam rukuk sehinggalah 90 darjah kedudukan imam itu betul-betul rukuk, dia dah rukuk. Ataupun imam nak turun sujud, dia dah pun sujud. Itu yang dimaksudkan dalam apa yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Jauzi ni. Dan ada ancaman yang disebut dalam hadis, bagaimana Nabi telah menyebutkan bahawasanya orang yang mendahului imam itu di akhirat nanti dia akan ditukar kepalanya dengan kepala keledai. Walaupun hadis itu ialah hadis yang dhaif, tapi ianya menunjukkan pada kita satu perbuatan yang salah dan tak betul bagi satu orang yang salat secara berjemaah, dia buat benda tu. Kemudian apa yang disebut sini, dia kata wa minhum man la yahduru fi awqatil fara'idhi. Adapun di antara mereka ada yang tidak ikut salat fardu secara berjemaah di masjid. Maknanya dia tak pergi ke masjid. Okey. Tapi apa yang dia buat?
Dia yuzahimu lailatar raghaib. Dia itu menyibukkan diri pada salat raghaib di waktu malam. Salat sunat raghaib ni ialah salat sunat yang telah dibid'ahkan perbuatannya oleh Al-Imam An-Nawawi dalam karya-karya beliau, sama ada dalam Al-Majmu' Syarah Muhazzab ataupun dalam Al-Minhaj Syarah kepada Sahih Muslim, iaitu satu perilaku perbuatan salat bila mana masuk bulan Rejab, Jumaat yang pertama bulan Rejab, dia buat satu salat sunat khusus, nama dia salat sunat raghaib, dengan perilaku yang berbeza-beza. Dalam riwayat saya pernah tengok, antara tata cara salat raghaib yang panjang hampir 100 rakaat, macam salat tarawih juga. Cuma tempat kita ni dia orang tak buat dengan yang panjang-panjang tu. Dia orang buat yang pendek, tapi buat juga dulu-dululah. Sebab apa? Sebab amalan itu ada terdapat dalam kitab-kitab yang menjadi pegangan orang-orang terdahulu daripada kalangan orang Melayu kita. Antaranya kita boleh tengok dalam kitab Majmu' Syarif. Ini telah difatwakan oleh ahli majlis fatwa negeri Perlis tentang isi kandungan Majmu' Syarif ni banyak hadis palsu. Walaupun ianya menjadi orang kata apa, isi bagi setengah-setengah ustaz dia kuliah, dia bawa cerita daripada kitab Majmu' Syarif. Kitab tu kecil je, dia besar tapak tangan je. Yang selalu duk jual kitab ni yang duk jual minyak wangi tepi-tepi jalan, Pakistan apa-apa semua tu, dia ada kitab Majmu' Syarif tu. Tapi kalau tengok sekarang ni zaman moden, walaupun perkembangan orang dah beritahu hadis palsu, bahaya riwayat hadis palsu ni, kitab Majmu' Syarif masih lagi diterbitkan, bahkan telah dimuatkan dalam bentuk PDF ataupun dalam bentuk orang kata apa, e-book ni. Maknanya kita boleh tengok dalam apa nama ni, dalam Google Play Store pun ada. Ini kitab Majmu' Syarif ni. Okay. Dalam tu dia ada bawa satu part dalam isi buku tu ialah tata cara salat sunat raghaib beserta doa khusus pada malam tersebut. Salat itu macam kita sebut tadi telah dibid'ahkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, bahawasanya ia bukan daripada petunjuk Nabi. Cuma waktu zaman Ibnu Jauzi ni, pada waktu zaman ni, ada orang dia suka ke arah itu. Kalau masyarakat kita ni, salat raghaib ni dia tak berapa sangat. Okay. Yang mungkin lebih dekat ataupun yang lebih kena dengan tajuk kita pada malam ni ialah perbuatan sebahagian orang. Dia suka pergi ke masjid pada waktu dan tempoh tertentu sahaja. Yang paling mudah ialah waktu bulan Ramadan, salat sunat tarawih. Muka-muka yang tak pernah nampak, kita akan nampak pada malam tu. Bukan salah, bukan kita nak suruh dia kekal di rumah, tak payah mari sampai mati. Bukan. Cuma kita nak kata sikap ibadah bermusim dan cuba kejar pada benda-benda yang sunat lebih pada benda fardu. Sebab tu kita akan tengok ada sebahagian orang, dia bila mana bulan Ramadan ni, isyak berjemaah tak mari. Dia mari tarawih saja. Habis rapat sampai ke witir, dia balas kuih moreh apa semua, lepas tu dia tak mari dah. Malam esok pun dia akan mari tarawih saja. Yang 5 waktu ni dia tak mari. Okay. Dan lebih dahsyat lagi, ada orang dia mari pada 10 awal dan 5 awal je. Takat tunjuk syarat saja. Ada di kampung tu. Takut-takut bayar khairat kematian, orang yang dah ingat mati dah. Okay. Ini ialah satu perbuatan yang tak betul. Dan itu ialah tipu daya iblis. Iblis ni dia suruh kita sibuk pada ibadah sunat. Sebab tu ada orang, contoh-contoh yang lain yang saya nak bawa sini ialah, dia suka membesar-besarkan salat sunat sehingga dia mengurangkan salat fardu. Dan apa saja bendalah benda-benda sunat ni. Contoh yang lain bagi orang yang bekerja, masuk saja rehat pukul 10 pagi ni, dia kalut nak salat duha. Kalau meeting pun dia nak keluar daripada bilik mesyuarat. Ini orang-orang yang bekerja. Saya dulu banyak tengok, orang kata apa, trend orang bekerja macam ni. Bahkan setengah-setengah tempat bukan kata orang bekerja, budak-budak sekolah pun duk buat. Sekolah ni, sekolah fizikal ni, sekolah-sekolah terutamanya yang tahun peperiksaan ni, tingkatan 3, darjah 6. Sekarang ni tak ada dah kot UPSR ni apa semua. Yang ada SPM je. Tahun-tahun ni soleh sungguh tahun-tahun yang nak exam ni.
Habis saja exam semua tumbuh ekor balik dah. Okey. Dia punya sungguh pergi semayang duha pukul 10 semayang duha. Semayang duha pula lama. Sampai pukul 11. Akhirnya tertinggallah 2-3 poin dalam meeting. Dia kena tahu tanggungjawab dia bekerja ialah dia attend tanggungjawab dia ataupun tugas dia. Dia tak perlu sibuk pada benda tu. Sebab apa jadi macam tu tuan-tuan? Sebab terpedaya dengan hadis-hadis yang lemah yang menceritakan tentang fadilat salat sunat duha dan kurangnya fiqh yang jelas dalam pelaksanaan ibadat sunat ni. Sebab orang kita ni dia kejar nak semayang sunat duha ni sebab apa? Sebab dia percaya salat sunat duha ni murah rezeki. Tak kerja pun tak apa, salat duha je. Tapi dia ada satu jenis orang ni dia kerja dah pun tapi dia salat duha. Dia punya nak salat duha tu sehingga dia kata apa mencuaikan kerja-kerja wajib dia. Dan itu ialah bahagian daripada talbis iblis. Sebab tu saya sebut berkali-kali bila mana kita bahas buku ni, kitab talbis iblis ni, iblis dia tak akan suruh kita sembah berhala direct. Dia tak akan suruh kita curi duit orang terus. Dia tak akan suruh kita berzina terus. Dia akan suruh kita lari satu darjah demi satu darjah daripada syariat yang betul. Sehingga akhirnya benda yang kita buat tu kita rasa betul. Rupa-rupanya benda yang kita buat tu ialah benda yang salah. Itu bahagian ibadah. Itu antara contoh-contoh yang kita boleh tengok. Cuma dalam kitab kita ni dia datangkan contoh salat sunat raghaib. Salat sunat yang kita dah sebut tadi, Imam An-Nawawi telah menghukumnya sebagai salat sunat yang tidak ada dalam syariat. Okay. Kemudian apa lagi yang disebutkan oleh Al-Imam Ibn Jauzi ni? Dia kata wa minhum man yata'abbadu wa yabki. Dan yang lain ada yang beribadah sambil menangis tersedu-sedu. Tetapi dia juga tidak pernah meninggalkan perbuatan keji. Ada orang dia beribadah, dia menangis, sakan dia menangis. Tapi dalam masa yang sama dia tak lepas juga daripada kata-kata keji tu. Maknanya suka sebut benda-benda yang tak bermanfaat ataupun benda-benda yang keji. Al-fahish ni adalah benda-benda yang keji. Antara bentuk benda keji ni suka maki orang, suka sebut benda-benda yang bersifat lucah. Ini termasuk daripada benda-benda keji. Okay. Dan zaman sekarang ni dia lebih lagi, orang kata apa, benda-benda ni dia lebih tersembunyi. Orang tak bercakap tapi orang menulis. Ini benda yang saya selalu sebut. Okay. Dia mungkin salat duha, dia mungkin bangun malam, tapi dia buat fake account, dia caci maki orang dekat Facebook. Sama juga perangai macam tu. Itu hanya menjahanamkan amal ibadah yang kita lakukan. Kita punya berdoa pada Allah supaya Allah Ta'ala terima amal ibadah kita, tapi kita tak terlepas daripada benda-benda seperti itu. Okay. Kemudian apa yang disebutkan oleh Al-Imam Ibn Jauzi lagi, dia kata wa huwa musirrun 'al fawahish la yatrukuha fa in qila lahu qala sayyi'atun wa hasanatun wallahu ghafurur rahim. Okay. Kata Al-Imam Ibn Jauzi, dia kata sini, jikalau ditanya maka dia menjawab satu keburukan dengan satu kebaikan sementara Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini antara alasan orang-orang yang sibuk buat ibadah sunat ni tapi dalam masa yang sama mulut keji, tangan suka tulis komen benda-benda yang keji. Dia jawab apa? Kata Ibn Jauzi, dia jawab satu kejahatan akan dihapus dengan satu kebaikan. Dia baca dalil lah, memang benda tu disebut dalam Al-Quran. Allah Ta'ala sebut innal hasanat yuzhibna sayyiat. Benda-benda baik itu akan menghapuskan benda-benda buruk. Tapi kalau kita buat secara macam ni, ia menunjukkan orang tu ibadah dia tidak memberi kesan. Ibadah ni sifat dia akan stop kita daripada buat benda-benda mungkar. Itu yang disebut dalam Al-Quran, innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat itu akan menghalang satu orang daripada buat benda keji dan juga buat benda mungkar. Walaupun itu salat, tapi dengan makna yang lebih luas, ianya ialah ibadah. Maknanya satu orang yang suka berzikir, satu orang yang suka bersedekah, satu orang yang suka buat apa-apa saja yang kita sebut sebagai ibadah dan ianya disandarkan dengan dalil yang jelas, maka ia termasuk daripada benteng kepada kemungkaran dan perkara keji. Tapi kalau orang tu dia buat ibadah, dia tak boleh berhenti, maknanya dia ada sesuatu pada ibadah yang tak kena. Sama ada niat ataupun ketidakfahaman yang jelas
dalam melakukan ibadah. Okay. Kemudian kata Al-Imam Ibn Jauzi dia sebut sini, wa jumhuruhum yata'abbadu bi ra'yihi fayufsidu akthara ma yuslihu wa ra'aitu rajulan minhum qad hafizal qur'ana wa tazahhada thumma jabba nafsahu wa hadha min afshahil fawahish. Apa maksud dia? Maksud dia kebanyakan di antara mereka, kata Al-Imam Ibn Jauzi, melakukan ibadah menurut pendapat mereka sendiri, dan kerosakan yang dilakukan dalam ibadah lebih banyak daripada kebaikan yang dilakukannya. Aku melihat ada antara mereka yang sudah hafal Al-Quran dan menjadi orang zuhud, kemudian dia menganggap dirinya dibersihkan dari segala dosa, dan ini adalah seburuk-buruk perbuatan. Mana yang nak sebut pada kita sini ialah bagaimana syaitan dia menyulami ibadah-ibadah sunat itu sehingga kita fokus pada ibadah sunat tu. Ini dalam bab ibadah. Dalam bab muamalat pun sama juga. Maknanya dalam bab kata apa, hubungan sesama manusia. Ada orang dia cuaikan nafkah-nafkah wajibnya, tapi dia cepat pada benda-benda sunat. Belanja orang makan sunat, tak wajib pun, tapi nafkah kepada anak isteri dia cuaikan. Mengasihani binatang, kucing ke apa semua, cukup-cukup sayang, tapi dalam masa yang sama dia abaikan nafkah, dia sakiti jiran. Ini benda yang kita nak kena sebut. Saya dah pernah sebut dah sebelum ni. Okay. Sebahagian orang, sebab zaman sekarang ni orang minat bela kucing. Okay. Baguslah bela kucing tu, bagus tuan-tuan. Tak ada apa-apa problem pun pada bela kucing tu. Okay. Cuma yang ada problemnya bila mana ada sebahagian orang dia sangka bela kucing itu Nabi suruh. Yang tu problem. Nabi tak suruh. Apatah lagi mengatakan bahawasanya Nabi tu dia ada kucing yang Nabi pelihara. Tu pun tak ada. Yang dia kata nama dia Mu'izzah apa semua itu tak ada. Okay. Nak bela kucing dipersilakan bela kucing, tapi jaga hak-hak yang wajib. Makanan kucing 200 bulan, makanan anak 100 je. Tak seimbang tuan-tuan. Duk harapkan kucing itulah doakan kita. Dia tak tahu anak pun boleh doa. Kadang-kadang doa anak tu lebih Tuhan dengar pada doa kucing tu. Kucing tu dia ambil manfaat, dah kamu baik sangat, aku makan lah. Dia tak ada apa-apa pun. Okay. Dan ada sejenis orang lagi, dia bela kucing elok apa semua, dia tidak mengendahkan bab adab berjiran. Sebab kucing ni dia binatang yang merata. Dia pelihara kucing, duk ingat Tuhan bagi pahala lah mengasihani binatang, tapi dia dicaci maki oleh jiran dengan sebab kucing dia tu dengan kaki tak bersih naik atas kereta bau basuh, berak dekat rumah orang, kencing dekat rumah orang. Satu taman tahu dia ni berak kucing, tak jaga, tak letak dalam sangkar apa semua. Itu semua benda yang mengganggu, dan itu semua tipu daya iblis. Saya kata kat sini bahawasanya orang yang dia penuhi kewajipan, itu ialah benda yang menjemput rezeki. Dia salat 5 waktu, awal waktu, salat di masjid bagi orang lelaki, jaga nafkah anak bini, itu ialah satu bab daripada sebab Tuhan nak beri rezeki. Walaupun tuan-tuan tak buat salat duha, walaupun tuan-tuan tak bela kucing, walaupun tuan-tuan tak belanja orang makan, itu ialah antara bab yang Tuhan akan beri pada kita kebaikan. Sebab Tuhan suka satu orang hamba ni mendekat pada dia dengan al-faraid, dengan benda-benda fardu dulu. Ini benda yang tuan-tuan kena ingat, bahawasanya kita manusia ni jangan terkalih dengan benda ni, dialihkan dengan benda-benda seperti ini. Kita kena faham bahawasanya yang wajib itu ialah ibadah wajib dulu, baru nak bercakap tentang ibadah sunat. Kita tengok syarah dan tahqiq disebut. Tipu daya iblis, muka surat 242. Terhadap orang awam yang seterusnya adalah membisikkan kepada orang-orang awam supaya lebih mengutamakan ibadah-ibadah yang sunat berbanding ibadah yang fardu. Sedangkan ibadah fardu seperti salat 5 waktu adalah salat yang lebih dituntut untuk dilakukan. Salat yang lebih dituntut untuk dilakukan. Seperti orang yang hanya menjaga kewajipan salat ketika menunaikan umrah sahaja. Ini pun satu masalah juga. Okay. Ni bila mana sepadan negara dah buka ni, Malaysia ni antara negara yang dibenarkan oleh Arab Saudi untuk menunaikan umrah. Okay.
ramailah orang nak buat umrah. Okay. Kawan-kawan saya yang duk buat travel ni terkejut dengan sebab ramai orang daftar boleh bayar duit cash. Walaupun waktu PKP tu dialah yang paling kuat duk bunyi, kita ni duit tak ada. Tapi PKP habis tak sampai setahun, duit datang daripada mana tak tahulah. Dia orang ni ada ilmu tarik duit kot. Okay. Tapi jadi cukup duit. Saya pun hairan kadang-kadang. Waktu PKP tu duk tulis dalam FB lah, dia punya perniagaan nak lingkup dah. Buka-buka sepadan negeri tak sampai 2 minggu dah penuh di Langkawi. Duit daripada mana dia orang dapat tu? Okay. Ada je duit, tapi duit untuk klien tu banyak lagi daripada duit-duit yang sepatutnya. Dia macam tu lah manusia ni. Okay. Jadi bila mana satu orang dah dia ada niat nak buat umrah, itu bagus. Itu bukan benda yang dilarang. Memang Nabi anjurkan pada kita ni untuk bermusafir pergi ke Masjid Al-Haram dan juga Masjid Nabawi ni. Sehingga Nabi sebutlah hadis, la tashuddur rihal illa ila thalathati masajid. Jangan kamu bersungguh nak pergi musafir melainkan pada 3 masjid. Iaitu Masjidil Haram, Masjid Nabawi dan juga Masjid Al-Aqsa. Masjid Al-Aqsa ni ada perbincangan sikit waktu sekarang sebab dia di bawah pemerintahan Zionis. Okay. Cuma nak sebut pada kita bahawasanya bila mana dah buka sepadan negara ni, ramai orang yang nak pergi umrah. Ramai. Kawan saya yang urus travel tu, dia buka baru 2 minggu dah penuh dah satu trip tu. Dan yang lebih menakjubkannya, ramai ambil business class berbanding ekonomi ni. Maknanya ada duit. Yang datang tu bawa duit cash. Bukan pakai swipe kad ni apa semua. Maknanya memang ada duit. Okay. Tak ada masalah yang tu. Ada duit dipersilakan. Okay. Cuma dia ada satu problem. Bila mana sampai di sana, dia buat betul-betul, buat sungguh. Balik Malaysia, dia tak ada dah di masjid di kampung dia. Dia cuma wujud di masjid di sana sahaja. Sebab nak kejar kepada fadilat tu. Okay. Benda tu baguslah, cuma berkekalan lah suka pergi masjid tu sampai balik Malaysia pula nanti. Okay. Itu okey. Itu okey. Saya pernah jumpa yang lebih teruk lagi, dia pergi sana, dia tak pergi juga masjid. Dia ada jenis macam tu. Sebelum daripada dunia dilanda Covid ni, saya duk buat travel juga, bawa orang travel. Okay. Ada jemaah-jemaah umrah yang kita bawa, terutamanya yang dah pernah pergi. Satu orang yang saya bawa tu, dia orang kenamaan. Dia orang-orang yang ada pangkat lah di negeri dia. Tak nak sebut lah dia tu siapa. Dia banyak kali lah pergi umrah ni. Okay. Waktu saya beri penerangan tu pun, dia duduk dekat seat bas paling depan. Dia kata, saya ni ustaz dah tak ingat dah berapa kali pergi umrah. Nak kata banyak tu. Kita pun tak tanya pun. Okay. Dia yang beritahu. Dia orang ni macam tu. Orang tak tanya, dia beritahu. Okay. Dia nak kata dia pandai. Saya ingat nak jemput dia jadi mutawif, kita pula jadi peserta umrah. Okay. Okay. Nampak dia macam cerdik sangat. Okay. Tapi setiap kali pergi ziarah, dia memang tak join. Okay. Saya hanya jumpa dia di Felda di Saji sahaja. Orang yang pergi umrah, dia tahu Felda di Saji ni restoran orang Melayu lah. Makanan Melayu, duduk dekat bangunan Menara Jam. Okay. Beli teh tarik ni macam tak pernah minum sebulan. Baru 2 hari tinggal Malaysia. Padahal dia duduk di Malaysia tu pun bukan minum teh tarik sampai 4 gelas hari pun. Okay. Tapi pergi sana, teh tarik sana bukan murah macam tempat kita. RM2, RM3. Sana RM8 segelas. Yang ada ais ni RM10. Mahal lah. Okay. Tapi dia punya saka nak cari ikan bakar lah, apa-apa semua di sana. Tanya kita dekat mana restoran apa nama ni, kambing, apa nama ni, unta punya nak makan. Sanggup beli yang unta ni, satu hidangan paling murah RM90. Tapi yang dia beli tu, saya ikut lah, tempah dah dia nak sangat, RM250 setalam bawa balik ke hotel. Dia ambil package yang agak mahal lah. Okay. Tapi saya tak pernah jumpa orang-orang lain yang saya bawa tu. Saya perasan lah ada di masjid kita, perasan. Okay. Tapi dia saya tak perasan. Saya perasan waktu naik flight di KL. Di Mekah saya perasan dia di Felda di Saji. Di Madinah saya perasan dia di kedai makan Indonesia, rumah makan Padang. Lepas tu saya perasan di airport Jeddah pula. Di masjid saya tak pernah perasan muka dia. Okay. Rupa-rupanya dia memang tak pergi. Bila mana dah nak balik tu, dia tanya saya. Dia kata Saudi ada keluar fatwa kan, boleh semayang jemaah dengan ikut speaker dalam masjid. Oh, itu akalan dia.
rupa-rupanya. Hotel yang dekat dengan masjid ni dia ada speaker dalam, maknanya imam baca suara tu dalam bilik hotel kita boleh dengar. Memang Saudi ada keluarkan fatwa kalau orang tu tak mampu dia boleh berjemaah di dalam bilik hotel tu dia boleh. Tapi dia tu mampu, dia tu cergas. Pergi kedai makan tu dia cergas. Gagah lah kita kata. Tapi masjid dia tak pergi. Mungkin dah 10. Dia buat umrah ni melancong. Bosan macam pergi Langkawi, pergi makan siakap 1000 lebih. Okey. Okey. Dia pergi sana pun dia makan yang ribu-ribu lah. Dia nak makan yang jenis ribu-ribu. Okey. Ini talbih iblis yang paling dahsyat sebenarnya. Paling dahsyat. Dan saya kata benda ni berlaku terutamanya orang-orang yang banyak kali lah pergi buat umrah ni dan dia ada duit. Dia ada duit. Okay. Ini benda yang sebab tu saya agak tak suka bawa jemaah umrah ni lebih pada 2 kali setahun. Sebab kalau kita bawa banyak kali kita akan jumpa muka-muka yang sama pula. Okay. Bila mana muka yang sama ni kita beri arahan macam ni dia tak nak ikut, dia rasa dia pandai. Okay. Cuma nak sebut pada kita bahawasanya itu antara benda yang disebut dalam contoh ni ialah satu orang yang bila mana dia pergi buat umrah, dia waktu umrah tu saja yang dia pergi masjid apa-apa semua. Dan yang lebih dahsyat lagi di sana pun tak pergi, balik pun tak pergi. Itu ialah bab daripada talbih iblis. Sepatutnya dia dah banyak kali pergi umrah, duit dia banyak, dia bagi pada orang yang tak pernah pergi. Sepatutnya lah. Bagi saya itu lebih baik, itu lebih membantu orang-orang miskin yang tak pernah pergi asnaf. Sekarang ni pun ramai orang buat macam tu. Okay. Ataupun dia tanggung mana-mana orang yang belajar apa-apa semua, itu lebih baik. Cukuplah dia pergi sekali, 2 kali cukup lah. Okay. Dia tak perlu pergi banyak. Cuma nak sebut dia, kita kadang-kadang talbis iblis ni dia macam tu lah. Kita dengar orang kampung, orang-orang jiran-jiran kita ni tak ada duit, yang betul-betul melarat nak bagi tu kedekut. Tapi kita tu jenis pergi umrah tiap-tiap tahun, duit tu ada, kita takut nak pergi beri pada orang. Itu pun bahagian pada talbis iblis sebenarnya. Wajib membantu orang susah di sekeliling. Ada orang dia putus silaturahim dengan adik-beradik dia, tapi dia pergilah buat umrah ke mana-mana ni, dia rasa benda tu boleh cover. Tak, benda tu tak boleh cover. Tuan-tuan kena ingat, Mekah ni, Kaabah ni ialah tempat ibadah, bukan tempat untuk bersih diri, balik tu kira Tuhan ampun semua dosa. Tak pun. Itu satu konsep yang silap sebenarnya. Okay. Cuma nak sebut pada kita bahawasanya manusia ni dia ditipu oleh syaitan sampai ke tahap tu. Kita kena tahu, di Mekah tu pun syaitan ada, sama macam di Malaysia ni pun. Bukankah kita pernah dengar sirah Nabi Ibrahim waktu dia nak pergi sembelih anak dia Ismail tu, berapa kali iblis main kacau. Iblis duk main kawasan Kaabah tu pun. Kawasan Mekah tu lah yang dia duk main tu. Okey. Jadi ini benda yang kita kena tahu supaya kita ni tidak tergelincir pada bab-bab seperti ini. Okey. Kemudian apa lagi yang dia sebut sini? Hukum menunaikan umrah hanyalah sunat jikalau hendak dibandingkan dengan hukum menjaga salat fardu yang hukumnya adalah wajib. Salat nafilah ialah tambahan salat daripada apa yang difardukan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti salat tahajud, salat taubat dan salat hajat. Jadi nak sebut pada kita, poin dia ialah jangan over pada ibadah sunat sehingga kita cuaikan yang fardu. Contoh lain yang dibawa oleh Imam Ibnu Jauzi adalah seorang yang datang masjid awal untuk menunaikan salat Jumaat. Tetapi apabila sedang salat, pergerakan salatnya pula melebihi imam, dan salatnya itu tetap tidak sah walaupun dia telah datang awal ke masjid. Datang awal ke masjid itu perkara yang sunat berbanding wajib untuk tidak melebihi pergerakan imam dalam salat. Ini contoh yang dibawa oleh Al-Imam Ibnu Jauzi. Dia datang ke masjid tapi dia tidak ada ilmu tentang bab salat apa-apa semua ni. Akhirnya apa yang dia buat tu tak betul. Dia macam ni tuan-tuan. Orang ada ilmu, bab selepas ni kita akan bahas. Orang ada ilmu, Tuhan akan jadikan dia ni berat nak buat. Orang tak ada ilmu, Tuhan jadikan dia rajin. Syaitan tu jadikan dia rajin. Godaan dia, bukan Tuhan. Syaitan jadikan dia tu rajin. Orang dia tak ada ilmu, dia tak tahu apa pun. Dia cuma adalah jubah selai. Lepas tu ada kupiah sikit, ada lebay sikit apa semua, datang masjid. Orang syok. Dia dengar orang puji dia, bagus hang ni datang masjid salat selalu. Dia syok, dia solat tak terkira, lepas asar pun salat. Okay. Dia jadi rajin. Sebab apa? Dia nakkan kepada benda tu. Okay. Orang alim, dia tahu benda tu salah. Dia tahu banyak amalan-amalan sunat, jadi berat nak buat.
Itu ujian bagi orang alim. Sebab tu Imam Abu Bakar Ibnul Arabi, Qadhi Abu Bakar Ibnul Arabi dalam mazhab Hanafi, dia kata dulu aku pernah dapat peluang minum air Zam-Zam, aku minta pada Tuhan, ya Allah jadikanlah aku ni alim, dan Allah Ta'ala beri pada aku ni alim, cuma satu je aku terlupa minta waktu minum air Zam-Zam, bagilah aku boleh beramal dengan ilmu yang banyak. Tang beramal tu dia lambat sikit berbanding orang kata apa, faham ilmu. Faham tu cepat, tapi nak beramal dengan ilmu tu dia payah. Okay. Seterusnya muka surat 243, Rasulullah SAW melarang makmum melebihi pergerakan imam berdasarkan hadis Nabi daripada Abu Hurairah. An Abi Hurairah 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala innama ju'ila al-imamu liyu'tamma bihi fala takhtalifu alaihi fa idza raka'a farka'u wa idza qala sami'a Allahu liman hamidah faqulu rabbana lakal hamd wa idza sajada fasjudu wa idza shalla jalisan fasallu julusan ajma'un wa aqimus saffa fis salah fa inna iqamatas saffi min husnis salah. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, daripada Nabi bersabda, imam itu dipilih untuk diikuti. Imam itu dipilih untuk diikuti. Maknanya imam yang dilantik untuk mengimamkan salat ialah imam yang kita kena ikut. Imam yang kita kena ikut. Sebab tu kalau kita tengok, para ulama fiqh meletakkan jawatan imam ini ialah pada pemerintah yang paling tertinggi bagi satu negeri, daerah, kawasan, kampung ataupun apa-apa sajalah, mukim ke apa. Maknanya imam tu mesti daripada orang yang kita sebut sebagai pemimpin politik. Sebab tu tengok Nabi sendiri dia pemimpin, dia jadi imam. Sebab dengan jadi imamnya pemimpin, kuasa dia lebih besar untuk membetulkan jemaah makmum di belakang berbanding orang lain yang dilantik oleh pemerintah. Cuma benda tu tak mampu nak buat sekarang. Semua yang jadi imam ni, termasuk saya sendirilah yang dilantik jadi imam ni, kita ialah wakil kepada pemerintah, maknanya raja tertinggi. Kalau raja nak jadi imam seluruh masjid ni, dia tak larat, dia tak mampu. Dia pun lantik wakil. Okay. Cuma dari segi kuasa besar, dari segi kuasa yang ada, ialah hebatnya pada pemerintah yang tertinggi itulah. Sebab tu Nabi dia boleh tegur para sahabat macam ni yang salat, sebab dia pemerintah tertinggi. Tapi kalau yang jadi imam tu ialah orang biasa, orang kebanyakan, dia nak tegur kesilapan jemaah tu dia payah sikit lah. Tambah-tambah pula dia muda berbanding jemaah-jemaah yang lain. Itu juga antara cabaran yang kita kena hadapilah, terutama imam-imam yang agak muda ni. Okay. Tuan-tuan bayang kalau yang jadi imam ni Perdana Menteri ke, Menteri Besar ke, dia boleh orang kata apa, tegur dengan lantang lah, sebab dia ada kuasa. Maknanya kalau dia tengok belakang siapa yang tak datang, dia boleh persoalkan. Kenapa orang ni rumah dekat dengan masjid tak datang? Okey lah, sebab dia menteri besar, dia jadi imam. Yang soal tu budak muda umur 20-an, ni kenapa tak datang masjid? Nak tapur aku ke? Maknanya istilah dia, tanya lebih kurang, orang lantik jadi imam okey tu. Okey. Sebab dia orang biasa, seliparmu pun aku boleh curi. Okay. Maknanya nak katanya lekeh lah. Okay. Nak sebut pada kita sini, itu ialah kedudukan imam sebenarnya. Dalam hadis Nabi kata, imam itu dijadikan untuk diikuti. Tapi kita ikut imam pada tempat yang betul, tuan-tuan. Saya pernah satu kali salat di masjid di Terengganu. Imam tu salat asar, tak tahulah dia teringat apa hari tu. Sebab luar masjid tu orang jual pasar. Belah-belah Terengganu ni dia panggil pasar minggu. Maknanya banyak orang jual makanan ni. Mungkin dia tak boleh fokus kot sebab bising bunyi generator apa semua. Jadi salat asar itu jadi 5 rakaat. Terlebih bukan terkurang. 5. Okay. Jadi saya tak naik pada yang kelima. Ada yang naik, ada yang tak naik. Bilal belakang tu naik. Okey lah, yang kita sebab kita belajar sikit ni, kita tak ikut lah sebab yang tu memang bukan pada rukun dah. Imam ni diikuti pada rukun lah. Bila mana dia dah tambah rukun, kita tak ikut lah dia. Kita mufarakah dengan dia. Okay. Lepas pada tu, Bilal ni dia buat kecoh, dia kata, orang yang tak naik pada rakaat kelima, salat dia tak sah. Sakang Bilal tu. Okay.
Lepas tu ada satu orang ustaz ni dia ada jawatan lah, jabatan agama apa semua. Dia kata sebab apa tak sah? Sebab dia kata Nabi sebut imam ni dijadikan untuk diikuti. Dia baca hadis. Bila tu mengaji juga. Okay. Dia baca hadis ni, dia kata imam tu dijadikan untuk diikuti. Maknanya kalau imam naik sampai 10 pun 10 lah kita gitu. Ini hadis dah betul dah. Okay. Tapi fahamnya tak betul tak? Okay. Faham hadis tak betul. Imam kalau dia terkurang, terlebih rukun, kita tak ikutlah dia. Kita kena beri perhatian. Sebab tu salat ni ialah satu perbuatan mengawasi ibadah sesama kita. Itu benda yang kita kena tahu. Sebab tu bila mana imam dia terlupa ayat bacaan, makmum bertanggungjawab untuk tegur. Cuma budaya tu di Malaysia dia tak berapa tak berapa hidup sangat. Di negara Arab, kalau imam ni dia terlupa bacaan, ramai nak tegur. Yang duduk belakang dekat dengan pintu tandas pun tegur. Bukan yang duduk belakang imam bila tu je. Okay. Sebab tu antara jawatan yang tidak ada di masjid-masjid di Malaysia ni, terutama masjid-masjid yang besar, ialah tukang cek bacaan imam. Di Masjidil Haram ada tuan-tuan. Okay. Yang tu gaji lagi mahal pada imam. Kerja dia akan salat di belakang imam. Dan dia akan dengar bacaan imam, kerja dia tegur imam. Sebab Masjidil Haram dia tak boleh letak Quran macam kita. Tak padan lah bayar gaji dekat 500,000 tengok Quran. Okay. Maknanya nak sebut pada kita bahawasanya jawatan tu ada. Di negara Arab banyak lah, di Mesir banyak, di Jordan pun saya jarang nak jumpa. Cuma di Arab Saudi benda tu banyak, jawatan seperti tu. Di Malaysia ni kalau buat jawatan tu jenuh pula lah, jaib nak buat temu duga. Sebab nak orang yang betul-betul ingat, takut dia pun silap juga. Dia yang duduk belakang dia pun silap. Dia pun tak keluar lakum dinukum waliyadin, tak keluar kuliah tu. Okay. Makin panjang jadi al-kafirun gitu. Okay. Jadi nak sebut pada kita bahawasanya imam bila mana dia silap, kita tak ikutlah dia. Kita tak ikut dia. Okay. Walaupun dalam hadis ni kata imam itu dijadikan sebagai ikutan. Maksudnya selagi dia berada pada rukun yang betul, kita ikut dia. Dan kita tidak boleh mendahului dia. Sebab tu antara orang kata apa, cara yang paling bagus dan paling teliti lah, bila mana kita salat berjemaah ni, kita dengar suara imam sampai dia habis sebut, baru kita berpindah ke rukun seterusnya. Contoh takbiratul ihram, dengar imam sebut Allahu Akbar, dia sebut saja bar tu, baru kita boleh angkat takbir. Walaupun ada pandangan yang ringan, dia kata tengah-tengah tu pun dah boleh angkat. Tapi yang paling cermatnya yang itulah. Semua macam tu. Takbir intiqalat ni, takbir-takbir yang perpindahan dari satu rukun ni, yang paling terbaik ialah kita dengar imam tu habis dah. Baru kata apa, baru kita ikut. Cuma saya perasan lah, sebab saya kerap jadi imam tarawih ni, terutama tarawih yang 20 rakaat. Tapi perlis ni tak buat 20, dia buat 8. Okay. Waktu Terengganu dulu banyak tempat buat 20. Okay. Bila mana dia buat 20 ni, 10 awal tu okey lah, orang boleh ikut. 10 akhir ni, yang umur 60 pun dia nak cepat. Saya jadi imam, saya memang baca satu muka surat, itu bacaan yang paling standard lah kalau jadi imam. Okay. Kita nampak daripada tepi ni, orang jadi imam dia tahu. Sisi tepi ni boleh nampak, melainkan masjid tu dia ni macam bilik sikit, mihrab dia tu tak nampak. Okay. Tapi kita boleh tengok yang tepi ni, boleh perasan jemaah ni dia duk buat apa, kita boleh perasan. Saya perasan kalau saya di imam rakaat 20, rakaat yang ke-12 sampai ke-20 salat tarawih ni, ada seorang pak cik tu di Terengganu dulu. Okay. Laju lah, memang laju. Saya baru yang angkat kepala daripada sujud nak berdiri yang rakaat kedua, dia dah berdiri dah. Saya beberapa kali duduk perasan sehingga saya kata, pak cik saya perasan salat tarawih ni diri laju sangat pada saya. Dia kata tak, memang saya ikut pun. Tak, memang saya ikut. Dia tak perasan sebab benda tu dah reflect dah. Tuan-tuan, kalau dia lenguh dia jadi macam tu. Orang ni jadi macam tu. Tapi sebab tu ibadah ni kita jangan melampau. Kita lenguh, berhenti, jangan duk buat lagi. Itu syaitan dah nak rosakkan kita tu. Okay. Cuma benda tu dia rasa macam malu sebahagian orang, sebab dia ada satu perangai sikit orang kita ni. Buat berapa tarawih tadi? Kok sekati dia nak buat berapa pun. Kalau dia kata saya buat 12 je, 8 saya duduk belakang main telefon. Malu lah dia. Dia nak semayang 20, tapi dalam kepala tu dia dah lenguh dah. Okey, dia balik lah.
Dia tak perlu lagi tunggu. Sebab tu ibadah ni antara tipu daya iblis juga ialah kita melampau dalam ibadah. Kita dah lenguh dah, kita duk buat lagi. Kita dah mengantuk dah, duk buat lagi. Okay. Sebab tu nak bangun qiyam, tahajud, apa-apa semua, ini benda yang perlu difikirkan. Tapi janganlah guna alasan ni untuk tak bangun tahajud sampai ke mati. Dia ada orang, sebab apa tak bangun? Saya tak boleh tahan pukul 4 pagi. Dah bila bangun? Tak tahulah. 3 kali mati pun tak bangun lagi lagu ni. Okay. Berpada-padalah. Okay. Berpada-pada. Okay. Kemudian kita tengok bab tu dah habis. Saya nak baca sikit lagi sebelum kita masuk isyak ni, beberapa minit lagi. Bab yang seterusnya iaitu bab yang ke-39. Minggu depan kita akan sambung, kita baca matan dia sikit. Hadir ke majlis ilmu tetapi tidak beramal. Okay. Ini penyakit bagi orang yang ada ilmu sikit. Dia malah nak beramal. Okay. Kita tengok terjemahan dia terus. Muka surat 245. Iblis memperdayakan ramai orang awam, lalu mereka pun mendatangi majlis-majlis zikir, ikut menangis dan berasa cukup dengan hal ini. Zaman kita ni berlaku, tuan-tuan. Majlis-majlis yang disangka majlis ilmu. Majlis, dia bagi nama majlis taklim, tapi dalam tu dia sembang kosong. Dia hanya duk, orang kata apa, mendendangkan kasidah-kasidah. Kasidah tu hukum dia harus, tapi bila mana dah lebih kasidah, lupa pada taklim dan tafakuh, dia jadi something dah majlis tu. Okay. Jadi dia pun, orang kata apa, terkesan dengan suara yang duk menyanyi tu sedap sampai menangis. Di Indonesia banyak benda macam ni tu. Sangat banyak, dan orang cukup ramai pergi menangis, duk rasa macam duduk dalam majlis ilmu betul. Okay. Mereka beranggapan yang paling penting adalah menghadiri satu majlis itu dan menangis di sana. Dia ada sikap macam tu. Yang penting kita datang. Tak dapat apa pun tak apa. Yang penting kita datang. Kita duduk saja. Sebab tu saya ingat dulu waktu saya kuliah di Kemaman dulu, waktu Dr. Zakir Naik datang. Dia buat tour Malaysia dan juga Terengganu. Dan diislamkan berapa ramai orang, student foreigner yang belajar di satu college oil and gas ni, Ranako ni. Ramai yang masuk Islam daripada Filipina apa semua, ramai yang masuk Islam. Okay. Cuma adalah yang orang kata apa, yang selalu ikut kuliah-kuliah yang berkitab ni, dia tak pergilah kuliah berkitab sebab nak pergi jumpa Zakir Naik. Walaupun dia tu memang bahasa Inggeris SPM dia fail. Dia tak faham pun apa Zakir Naik cakap. Okay. Tapi dia boleh sebut ramai orang malam tu. Tanya apa Dr. Zakir Naik sebut? Tak tahulah. Tengok ramai orang, lepas tu adalah 2-3 orang masuk Islam. Itu pun bab bahagian talbis iblis. Dah lah bersesak-sesak. Parking tak betul, menyusahkan orang. Banyak benda kita dapat tu. Orang dia nampak macam pergi je. Kita nak pergi tempat-tempat macam ni kena fikir banyak. Kena fikir banyak benda. Adakah ia keperluan utama kita ataupun tidak? Kadang-kadang tengok live di rumah pun lebih clear lagi berbanding pergi situ. Dengan mic tak berapa nak clear sangat, kita dengar pun lebih-lebih kurang. Pergi pun habis duit, beli air situ, beli makanan sini, akhirnya jadi majlis makan, tak jadi majlis ilmu pun. Okay. Jadi itu benda yang kadang-kadang mengelabui sebahagian orang. Okay. Sikit lagi tersebut. Dan jikalau mereka tidak melakukan hal itu, iaitu bersama-sama menangis dan mendengar zikir-zikir, ia dapat menambah dosa dan kesalahan pada pandangan mereka. Kalau tak pergi, rasa macam berdosa, padahal ia hanya majlis menangis dan meratap sahaja. Sesungguhnya aku melihat segolongan orang yang datang semenjak beberapa tahun ke majlis zikir. Kita bagi lalu azan dulu.
Okey, kita tengok sikit lagi sambungan dia. Sesungguhnya aku melihat segolongan orang yang datang semenjak beberapa tahun ke majlis zikir. Dinamakan majlis itu dengan majlis zikir. Ikut menangis dan menampakkan kekhusyukan. Okay. Kalau kita tengok dari segi zaman ni, Ibnu Jauzi ni, dia prefer ataupun dia nak tuju pada kumpulan mana? Kumpulan Syiah pada waktu tu. Yang mana mereka ni akan selalu buat majlis memperingati Fatimah Az-Zahra. Memperingati sekian. Tuan-tuan boleh tengok lah. Dalam live apa semua ni, dalam YouTube pun banyak. Okay. Yang dia orang buat live daripada Karbala ni, daripada Iraq ni. Okay. Dia boleh katakan hampir tiap-tiap hari, tiap-tiap malam, dia akan buat satu majlis menangis. Cerita, tapi sejarah tu sejarah tipu lah. Kata Fatimah ni disakiti dengan sekian. Lepas tu pakak menangis. Yang duduk dalam majlis tu sedang merasakan diri dia orang berada dalam majlis ilmu tu kan. Berada dalam majlis ilmu. Okey. Duk menangis apa-apa semua. Ini yang ingin dimaksudkan oleh Ibnu Jauzi, iaitu merujuk kepada kumpulan Syiah pada waktu tu. Kalau zaman-zaman yang sekarang ni banyaklah dia tak guna nama Syiah, guna nama lain. Okey, ataupun dia punya kata apa, konten program tu sama saja. Bawa cerita. Sebab tu kita akan tengok dulu ada orang bawa cerita ni. Cerita apa? Bilal bin Rabah ni tak boleh azan selepas kewafatan Nabi. Kan? Tuan-tuan pernah dengar cerita tu daripada penceramah selebriti ramai ada bawa cerita tu. Okey. Tak boleh azan, tengok ni menangis, sehingga sampai dekat orang kata apa? Jumpa dengan Abu Bakar, jumpa dengan cucu Nabi Hasan dan Husain, segan. Tak malu dengan cucu Nabi ni, dia pun azan juga. Tu pun tak komplit azan dia. Cerita tu sedih tuan-tuan, ramai menangis. Ustaz-ustaz ni buat modal lah waktu Maulidur Rasul ni, duk cerita tentang benda ni. Cerita tu palsu. Ramai menangis. Yang tengok video pun menangis. Bukan kata yang ada dalam majlis tu. Okay. Point ni lah, dia ada satu benda kan, satu problem orang yang berceramah ni. Dia fikir nak bagi orang ketawa banyak, nak bagi orang menangis banyak. Ini dua-dua problem. Dia ada sikap penceramah dia macam tu. Sebab tu Ibnu Jauzi dia sebut mereka ini kusas, tukang cerita. Dia bukan pakar rujuk, dia tukang cerita. Dia pandai cerita. Orang pun pergi dengar cerita dia menangis. Okay. Yang menangis ni dia rasa macam balik tu, rasa macam duduk satu majlis yang menambahkan keimanan dia. Yang tu teruk lah. Ada yang teruk lagi, dia majlis ilmu tapi dia buat kelakar terlebih sangat. Dan akhirnya orang hanya membilang-bilang lawaknya sahaja. Orang tak bilang benda lain dah dalam kuliah dia ataupun, tapi dia bagi nama tu kuliah lah. Dia tak panggil Maharaja Lawak apa semua, tapi dia buat di masjid tu. Benda tu dipanggil sebagai kuliah. Dia ada satu trend, bahkan benda tu merosakkan. Tapi sekarang dia nampak dah macam stabil balik. Dulu awal tahun 2000 ni, bila mana ada trend satu orang penceramah ni dia suka duk buat lawak, sehingga semua orang di mana-mana negeri pun bila mana kuliah maghrib dia nak cari ustaz yang pandai buat lawak sahaja. Dan dia orang sanggup terminate orang-orang yang mengajar ilmu ni kerana nak dengar yang lawak. Dia ada satu budaya yang tidak sihat macam tu. Dan akhirnya kuliah ini tidak memandaikan orang, tapi kuliah ini hanya untuk menjadi tempat orang ketawa sahaja. Itu antara musibah tempat meja kuliah ni. Kadang-kadang dia dah akhir zaman ni terbuka macam-macam, benda itulah yang jadi. Okay. Kita perhabis sampai ke bawah tu lagi apa yang dia sebut. Tetapi mereka tidak meninggalkan kebiasaan mengamalkan riba, menipu dalam jual beli dan tidak memahami rukun-rukun salat, tidak berhenti mengumpat dan menderhaka kepada kedua orang tua. Mereka adalah orang-orang yang telah diperdaya iblis sehingga mereka beranggapan dengan menghadiri majlis zikir itu dapat menghapuskan dosa-dosa mereka. Jadi itu antara majlis-majlis ilmu yang palsu. Akhir zaman ni pun benda tu makin banyak berlaku. Okay. Cuma insya-Allah kita akan baca syarah dan tahqiq dia tu pada minggu depan, dan kita ulang lagi bab ni lah untuk kita lebih teliti sikit lagi apa yang disebutkan oleh Dr. Zaharuddin dalam syarah ni. Kita berpada situ je untuk malam ni. Moga Allah Ta'ala beri pada kita rahmat dan berkat. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.